Alright, ini terang sikit Hai, Assalamualaikum semua. Hello. Sorry lambat buat live. Apa buat? Sama datang. Jabe oi. Hai Zati. Hai Shadana. Roti coklat. Sedap. Cuba teka Jabe buat berapa push up tadi. Siapa dia tadi? Hai. Favorite food Jabe ada banyak. Tapi Jabe tak suka yang sup-sup. Tak suka sangat. 60 salah, 100 salah, 12 pun salah. Jabe selalu post makanan. InsyaAllah Jabe puasa. Thank you sebab ingatkan. Kalau tak ingat, Jabe tak tahu tak puasa. So korang dapat pahala sekali. Waalaikumsalam Khalisa. So perbanyakkanlah saling ingat mengingati antara satu sama lain. Good. Bukan 120, bukan 1K. Betul tu, Adilah Kasam 300 push up. Mana kelawar yang selesa? Yang ni. Ya. Tada. Aduh. Ya, Jabe baru mandi tadi. Tak apa ke kalau Jabe makan banyak. Malam ni motivasi apa? Korang tanyalah. Jabe mesti juara. Tak ada lah. Mustahil. Sebab Jabe dah kira branded sebagai anugerah meletup punya trophy boy kan. Jabe nyanyilah lagu Cute tu. Oh, suara Jabe tak sedap. Hai Amila Jufri. Hey yo, Jasmine. Mana Jasmine? Ada Jasmine ya? Tak ada, tak nampak. Bila nak buat TikTok lagi? Tak tahu buat sangat kot. Jabe anak yang kedua daripada 5 adik-beradik. First kakak, dia study kat USM. Dia ambil Quran Sunnah. Lepas tu Jabe study dekat UTP, course Chemical Engineering. Lepas tu dia ada 3 adik kecil. Yang first Mariam, di sekolah Sungai Pusu, SMK Sungai Pusu, Sabir Sungai Pusu. Dan seorang yang comel Ibtihal. Flying kiss. Pengalaman HR interview Jabe datang pagi-pagi. And nak kebab Mikin. Apa khabar? Ya Allah, tak tidur lagi. Nak kebab ke? Serius? So Jabe datang pukul 8 pagi and balik pukul 1 pagi. Kenapa cukur kening? Jabe tak cukur, memang jatuh. Tinggi Jabe 181 cm. Nak roti cinnamon? Boleh je, tak masalah. Nak tengok adik bongsu Jabe dekat Tunisia. Sekarang ni Jabe kat Kelantan. Tak, Jabe dah balik rumah lah dekat Gombak. Jabe Arab ke Pakistan? Jabe ayah orang Tunisia, mak orang Melayu. Macam mana final? Tak tahulah. Doakan lepas lah. Doakan. Allah jatuh. Hai semua. Tinggi tu termasuk rambut? Tak, ini tambah lagi 3 cm. Okey tak rambut macam ni? Jabe plan nak potong rambut sampai, nak panjangkan sampai ke leher. Lepas tu nak ada jambang. Lepas tu nak tu je lah. Takkan nak warnakan rambut pula. Nak tengok body badan mana boleh. Kalau tunjuk body badan kesian korang.
orang lain nak buat makan macam ni. Jabi tak ada girlfriend. No, Jabi tak ada girlfriend. And Jabi punya advice kepada semua perempuan di luar sana, please jual mahal. Jangan senang sangat nak couple kan, sebab itulah, lagi kau jual mahal, lagi yang orang nak ingat tu. No, tak sesuai. Tunggu Jabi bayangkan macam Thor. Jabi dinner, nak tengok dinner tak guys? Nak tengok tak dinner? Berapa lama pakai braces, first time pakai memang sakit. Tak, orang nak berjambang lawa mah. Okay, so tadi Jabi buat air ni. Okay, ni adalah, cuba teka air apa. Korang cuba teka air apa ni. Okay, so ni adalah air mango lassi. Jabi buat sendiri. Resepi dia yogurt, Jabi campur dengan susu tepung, campur dengan air, lepas tu campur dengan mango sunquick. So malam ni Jabi tak petik ais, sepatutnya campur dengan ais buat smoothie. Tapi itulah. Macam Aquaman, yes. InsyaAllah Jabi akan save life, sebab Jabi nak cuba letak input-input yang bermanfaat sikit. So korang tanyalah apa-apa soalan yang korang tak tahu, Jabi akan share sikit lah. Okay, ni Jabi buat video French toast. Korang tengok video ni. Okay, jangan lupa pakai cekak supaya rambut tak kacau muka. Okay, sekarang ni kita akan mula dengan paling simple, which is kena ada susu. Alamak, susu tak ada. So kita buat susu. Okay, kita dah buat susu. Sekarang ni kita kena masukkan susu dengan telur. Keluarkan telur 2 biji. Alright, alamak jatuh malunya. Nak tengok lagi, korang kena ni lah, korang kena tengok video full. So video full ada kat Twitter Jabi Jabir Miftah, tapi tanpa E dengan A. First jumpa Jabi masa imam dekat MBSA solat maghrib kat sana. Bila Jabi jadi imam kat sana? Sedih kat ATP tak? Jabi sekarang ni dekat rumah sebab COVID-19. InsyaAllah, betul lah Jabi sedih kat ATP. Jabi sedih kat ATP course chemical engineering. Jabi suka masak? Suka. Yeah. Joke tu macam suara Sabi kan? Tak, itu suara Jabi. Okay, video tu post kat Insta. Korang tengok ke dekat Instagram? Serius lah korang tengok? Okay, nanti Jabi post. Jabi suka perempuan macam ni. Jabi suka perempuan yang dia independent. Dia tak perlu orang lain define diri dia siapa. Jabi suka yang macam dia tak membawa kita stres. Dia hilangkan stres kita. Kita jumpa dia je, kita senyum mata pandang. Macam tak adalah macam jumpa dia kita lagi stres. Tak ada. Tak suka itu. Dan yang paling penting, dia tak mencarut sangat. Itulah. Itu paling penting. Pernah tengok cerita Together? Tak pernah. Cerita apa tu? Malam ni Jabi nak tengok satu movie. So korang boleh suggest. Bertudung ke tak? Sebelum Jabi jumpa dia tak kisah bertudung ke tak. Tapi lepas Jabi jumpa dia, nak dia bertudung. Macam mana nak jadikan jualan kita strong? Jualan Jabi strong ke? Tak, Jabi dah gemuk dah pipi. Tapi korang kena diet lah kalau nak jualan yang keras, yang tajam. Ada crush kat artis tak? Tak. Tapi yang Jabi minat, yang Jabi hormat is macam Nilofa, Mira Filzah, sebab diorang jaga agama kan. Jabi suka yang bertudung. Yap. Nak simpan rambut panjang, sebab Jabi sunnah kan simpan rambut panjang. Alang-alang tu nak try kat style baru, macam Thor, macam Aquaman. Nak tengok cerita Brightburn? Boleh juga. Cerita Forgotten best juga. Kita try. Raatsi. Cerita apa tu? Cerita Bollywood Berapa orang pergi final? Tak tahu. Korang kena tengok esok. Bosan lah tak ada korang. Itulah mana yang budak-budak sahabat tu. Tadi sembang bukan main. Tapi apa yang kita nak takkan? Betul. Apa yang kita nak takkan tak semestinya kita dapat. Tapi yang pasti kita akan dapat yang lebih baik. Sebab Allah dah janji, siapa yang minta sesuatu daripada dia, dia akan bagi yang lebih baik kalau tak dapat. Either dapat benda tu ataupun dapat benda lagi baik. So kita takkan rugi lah. Yes, tidur lambat tak elok. Jangan tidur lambat. Jabi layan drama Korea sebab drama diorang memang quality dia macam setiap episode macam movie. So dia macam movie yang panjang. Faham tak? Betty nak habis. Dah tunggu Jabi mandi. Sorry guys, Jabi mandi tadi.
Jabir buat push up 300 push up, and Jabir record, lepas tu Jabir send kat grup sahabat. So dengan harapan yang budak-budak dalam grup tu akan workout sekali lah. So itulah harapan dia. Jabir umur 20 tahun. Happy birthday Safa. Paling rapat Haris. One person yang bagi influence dalam hidup, Sultan Al-Fatih, Sultan Muhammad Al-Fatih. Live sampai jam 1 insyaAllah. Spill the tea sikit about episode semi-final. Kita orang pergi Melaka, lepas tu kita orang pergi Kelantan. Jabir memang friendly ke? Korang rasa? Tak ada masa nak workout? Sekejap je, sejam korang dah boleh buat 300 push up. Tak nak buat group untuk fans ke? Jabir ada group sahabat, bukan fans, sahabat. Kenapa tak nampak sahabat? Sebab sahabat tu adalah lebih tinggi darjat orang daripada fans. Sebab fans macam orang yang menjilat kita kan. And sahabat tu adalah orang yang boleh tegur, nasihat kita, yang nampak kita buat baik, dia sokong. Nampak kita buat salah, dia tegur. Kalau fans nampak kita buat salah, dia macam suka je kan. So korang nak join tak grup sahabat? Nanti aku boleh share. Yes, Jabir Yayasan Penaju Scholar. So Jabir nak kerja, Jabir perlu kerja sebab family punya matters kan. So Yayasan Penaju tak pernah Jabir kerja. So Jabir berhenti, Jabir keluar dari Yayasan Penaju dengan harapan boleh buat duit yang lebih banyak lah. Sebab Jabir boleh katakan Jabir ada satu apa macam nak kata tak payah promote. Jabir ada satu cita-cita lah. Bukan nak jadi engineer, bukan nak jadi businessman, bukan nak jadi artis. Jabir ada influencer. So influencer ni basically dia boleh jadi, ya Allah, kenapa banyak sangat motor malam ni? Siapa yang naik motor? 4 motor. Korang gimana 2 malam? Dah lah bising. Okay guys, siapa yang dalam live ni yang naik motor, please jangan bawa malam and bawa yang bising-bising sangat. Sebab ramai orang tidur, tak menghormati orang tidur, and dapat dosa sebab menzalimi orang lain. Kita letak benda yang tak sepatut di tempat yang tak sepatutnya. Plan nak kahwin bila? Plan nak kahwin umur dekat-dekat 30 lah. Ya. Sebab Jabir tak rushing sangat. Jabir sekarang nampak sombong tapi friendly. Jabir nampak sombong Okay, kereta tak apa. Kereta tak bising sangat. Tapi motor ni tak faham. Kenapa korang suka buat bising? Sibling saya ada 5 orang. Mana ada pakcik-pakcik nak pergi beli barang dapur. Pukul 7 dah tutup kan semua benda. Korean drama yang paling best, Kingdom. Kingdom ni dia macam movie yang panjang. Setiap episod dia sejam. Jadi kenapa orang tu tahu couple tu haram tapi dia couple juga? Sebab mentality masyarakat kita sangat lemah. Mindset masyarakat kita sangat lemah. Basically diorang senang sangat terikut dan terjebak dengan benda yang salah. And diorang bosan. Diorang tak reti isi masa lapan dengan benda berfaedah. And kita selalu mencari kebahagiaan di tempat salah. Itu masalah kita lah sebagai masyarakat kita. So biasalah manusia, fitrah manusia adalah untuk suka opposite gender atau suka jantina yang berlainan. Tapi macam mana kita suka tu tak salah. Tapi bila kita, macam mana apa yang kita buat dengan perasaan kita tu adalah yang akan menentukan kita buat salah ke betul. Kalau dah suka sangat, pergilah kahwin. Tapi kalau dah suka sangat tapi dah tahu tak boleh kahwin, masih kecil lagi, masih budak kecil yang mak beli spender semua, fokuskan diri sendiri. Bila korang fokuskan diri sendiri, korang akan improve. Korang akan dapat self development yang sangat besar. Korang boleh workout, boleh sadar, korang boleh jadi kaya. And bila masa datang, korang dapatlah spend time dengan orang yang patutnya. So korang basically korang spend 3 tahun sakit seorang, single, sendu. Dan lagi 30 tahun ke hadapan korang akan bahagia. Macam tu. Pendapat Jabir tentang arranged marriage. Pendapat Jabir tak setuju sangat lah. Sebab kita dah pilih lah siapa kita nak. Tapi kadang-kadang kita tak ada pengalaman yang cukup
seperti ibu bapa kita kan. Sebab mereka lebih mengetahui kan, kerana pilihan kita tak semestinya terbaik. Nama IG Imran, Ijebster, IJEEBSTER. Dia orang yang Jabi hormat. So korang semua kena follow dia, Jabi suka dia. Basically kalau Jabi hormat orang tu, maksudnya dia memang orang yang bagus. Wish, bagus dia suggest Korean drama. So Descendant of the Sun, Weightlifting Korea, itu semua dalam movie, drama yang best. Okay, boleh tak salah untuk ada crush, sebab itu adalah fitrah manusia untuk suka. Tuhan bagi kita untuk suka orang lain, so itu adalah nikmat. Sebab kita boleh ada motivation nak workout ke, nak study hard ke, nak bekerja keras ke. Tapi macam mana korang channel perasaan tu yang akan menentukan korang ni buat benda betul ke salah. So macam Jabi pernah ada crush. Apa Jabi buat dengan perasaan tu, Jabi tak pergi bagi tahu dia. Buat apa nak bagi tahu dia, dia tak kisah. Masa sakit hati, so Jabi pakai perasaan tu untuk workout. Buat 300 push up katakan, kerja, study sampai dapat straight A. Lepas perasaan tu dah hilang, perempuan tu tak lantak dia lah, dia nak hilang ke, nak suka dia, tak suka, tak kisah. Tapi yang Jabi saldo, dapat six pack, dapat contoh 60,000, dapat straight A, semua tu akan kekal kat diri kita. So itulah. Jabi pernah suka, Jabi dah lama tak suka orang. Bukan tak suka, macam tak ada perasaan kat orang. Basically dah 2 tahun kot, 3 tahun Jabi tak ada crush. Sebab apa namanya, crush Jabi adalah yang di masa depan. So kita awal-awal ni kita letak mindset jatuh cinta dengan siapa yang kita akan kahwin nanti. Kita tak tahu siapa, tapi kita tahu dia akan ada kat situ. Kita buat apa nak tahu siapa kan. So Jabi tahu in the next 10 years ke apa, Jabi akan ada seorang. So might as well Jabi standby, work out, jadi kaya, jadi berjaya, and tunggu dia. Nak tengok ketiak sikit, mana boleh. Jabi, kenapa orang suka menghina kita? Sebab orang yang menghina kita ni simple. Mereka menghina kita, benda buruk-buruk ni. Apa yang kita cakap daripada kata-kata kita melambangkan apa yang berada dalam hati kita, mencerminkan apa dalam hati kita. So kalau kita cakap benda yang baik, yang berbunga-bunga, kita tak pernah kutuk orang apa, melambangkan hati kita ni ada taman bunga, ada satu taman bunga cantik yang ada pelbagai jenis bunga. Tapi kalau kita asyik menghina orang, kita asyik mencarut, dia akan melambangkan, mencerminkan apa dalam hati kita, which is tai. Kita keluarkan tai, maksudnya dalam hati kita tai. So orang-orang yang menghina kita, dalam hati diorang ada tai. So buat apa nak kisah pasal orang yang hati diorang busuk. Sebab diorang macam ni kata, kalau diorang boleh diorang boleh go out of their way untuk hina kita, korang patutnya bangga tau. Sebab ingat, senang ke nak dapat orang punya attention sampai level macam tu. Sampai dia sanggup, dia macam berhenti makan, dia pergi dekat WhatsApp, dia hina kau. Maksudnya dia lebih rendah daripada kita orang. So orang kat atas, jangan turun bawah jadi rendahkan dia. Tak payah lawan balik, korang ignore je, korang maintain atas. Sebab dia ada 4 stage tau. Yang pertama sekali, mereka akan hina kita, mereka akan kutuk kita orang, dia akan gelakkan kita orang. Stage kedua, mereka akan start hormat kita orang. Stage ketiga, diorang akan start appreciate kita. Stage keempat, apa dia? Dia akan cakap, tu dia, dia akan jadikan kita seorang contoh. So kita skip je, and kita bersabar. Sebab orang yang bersabar akan berjaya. Macam mana nak handle toxic people? Diorang being so nice in front of us and talk back behind. Jabi kalau handle toxic ni, Jabi tak handle. Jabi tak ada term toxic people dalam hidup Jabi. Bukan tak ada, macam basically apa Zati buat kawan
So basically korang tak payah nak kisah pasal orang toxic. Apa yang dia bagi kita kat depan, itu je cukup. Sebab kita takkan dapat tahu niat seseorang tu, tak kira lah 2000 tahun ke, 100 juta tahun ke, 3 bulan kau kenal dia ke, kau takkan tahu apa dalam hati dia. Takkan tahu. So siapa engkau? Kau bukan Tuhan, aku bukan Tuhan. And so buat apa nak kisah? Kenapa nak streskan diri? Kita hidup ni sekejap je. So yang paling simple, apa yang dia bagi tu je dalam depan, dia cakap baik, kita ambil itu je. Apa yang cakap belakang tu, itu bukan kerja kita orang dah. Okay. So korang jangan hilangkan good vibe korang, jangan hilangkan positivity korang sebab ada benda negatif. Korang abaikan je. Orang yang cakap belakang kita, cakap buruk belakang kita, itu bukan hal kita. Dia sebenarnya tengah tunjuk perangai sebenar dia. Kita just buat dia je lah. So tak perlu nak risau, tak perlu nak handle sangat toxic people yang cakap belakang. Just ignore, sebab itu bukan hal kita dah. Cuba kalau semua buat benda sama, at the end tak ada orang toxic. What's my opinion on body shaming ya? Okay, opinion Jabir very strict, which is tak kira apa negativity yang korang dapat dalam hidup korang, no problem Zati, dapat kawan-kawan baru tak kira apa yang jadi dalam hidup korang. Okay, korang tahu tak pasal body shaming? Apa yang jadi, tak kira kau perfect macam mana pun, akan ada orang negatif, orang tak suka kau. Nabi, okay ni klise tapi benar, Nabi Muhammad dia yang paling perfect sekali, tapi dia ada haters juga. So kalau kau nak lari daripada negativity, takkan dapat. So paling bagus korang ambil negatif tu, dijampak kat kita orang, dia kata, kau ni kurus kening, masuk hati. Apa yang korang buat, jangan jadikan negatif, kau jadikan positif. Apa solution dia? Okay, kalau dia kata benda ni betul, dia kritik, kita ambil sebagai positif, and kita start workout, jadi sadar. Lepas tu lepas 3 bulan datang, kita sadar, dia cakap apa, dia macam. So dia akan balik pada 4 stage. Mula dia akan kutuk kita, dia akan gelakkan kita. Lepas tu dia akan start macam mana, dia akan start hormat kita. Lepas tu dia akan appreciate kita, and dia akan jadikan kita sebagai contoh. So dia kutuk kau ni gemuk lah, kau apa, jangan stres. Oh terima kasih, kau balik letak mindset, dia kata aku gemuk, aku akan prove yang aku ni tak gemuk. Aku akan paling sadar, aku akan masuk pertandingan Mr. Universe yang paling hebat sekali, and aku akan jadi hebat. Lepas 3 bulan jumpa, dah sadar, six pack semua, jumpa dia akan respect. So kita tak rugi, and kita yang untung at the end, and tak stress. So orang sentiasa akan campak negativity, kita kena tukar je ke positif. Okay, pendapat Jabir tentang dunia sekarang. Kita sebenarnya generasi Z, generasi millennial, generasi yang baru ni, kita boleh dikatakan generasi yang paling hebat, yang paling pandai, yang paling ke hadapan, yang paling united. Kita yang paling hebat. Kenapa? Sebab kita ada internet. Kita boleh connect dengan orang yang dekat Australia, dekat Jepun, dekat Kelantan, dekat Sabah Sarawak. Macam tu je. Ini benda yang zaman dulu tak ada. Kita semua ilmu tu ada dekat hujung jari ya. Kita adalah satu bangsa, satu zaman yang sangat hebat. So yang akan tentukan siapa yang hebat adalah kita. So kalau kita dah dalam zaman hebat, tapi kalau kita salah gunakan semua benda ni, tak guna, at the end kita hancur juga. Macam itulah pendapat Jabir pasal dunia sekarang. Kita dah zaman yang sangat bertuah. Tapi it is up to us yang akan tentukan kita ni grab the opportunity ke tak. So sebagai untuk semua kat luar sana, jangan sesekali lepaskan peluang. Nampak peluang, ambil terus. Nampak peluang, ambil terus. Nampak peluang, ambil terus. Kenapa? Sebab peluang datang sekali je. And kalau kau tak grab peluang, macam mana kau nak berkuasa? And kita perlu berkuasa. Sebab kalau kuasa tu jatuh kat tangan orang lain yang salah gunakan kuasa, habis. Sebab contoh dalam Islam, kau nak kata dia ni gila kuasa. Dalam Islam
Islam tak kata tak boleh ada kuasa. Yang salah is bila kita salah guna kuasa. Seperti Ustaz Azhari terus kata, dapatkan kuasa and buat kebaikan dengan kuasa tu, supaya bila kita mati Allah tanya kau buat apa dengan kuasa, kau bertunjuk kau punya portfolio. Ni apa aku buat kuasa aku. See? So jangan, bila kita ada kuasa kita boleh buat banyak kebaikan. So sentiasalah try dapatkan kuasa lah. Sentiasa dapatkan ambil peluang and jadi lagi hebat ke hadapan. Result SPM macam ni. Kau rasa apa? Nak tahu tak cerita Jabir tak pernah dapat straight A, tiba-tiba dapat straight A. Ni cerita yang Jabir jarang cerita lah. Okay, itu panjang sangat. Nanti aku cerita lah. Result Jabir 9A. Saya penat lah nak hadap semua ni dengan masalah kawan, masalah ni, masalah tu. Okay guys, ingat, dalam hidup ni kita takkan lari daripada masalah. Masalah akan sentiasa ada, alright. So yang paling penting, korang nampak benda tu tak ada solution, ingat 3 benda ni. First, korang jangan blame diri sendiri. Jangan blame orang lain. Bila ada masalah jangan blame, oh dia yang buat, jangan. Yang kedua, korang jangan dia ada bad lah, BED, bad, katil. So kalau korang nak berjaya, korang kena bangun daripada katil ni. So yang pertama sekali, blame. Jangan salah orang, jangan salahkan orang. Yang kedua, apa dia tak ingat. Yang kedua, jangan bagi excuse. Jangan bagi excuse hanya kata alah sebab ni, sebab tu. Jangan sesekali. Yang ketiga, jangan deny. Orang kata kau buat tu, tapi kau macam kau nak menang je. Sampai bila kau takkan dapat solution. Setiap kali dapat masalah, kau terima masalah tu and bagi solution. Tak ada solution, tolak ke tepi. Alright. So masalah kawan, apa solution dia? Pergilah cakap dengan dia. Cakap dengan dia, okay, kawan, kau ni selalu tinggalkan mangkuk Maggi di katil lah, aku tak suka. Boleh tak kau bersihkan? Kawan tu kata, boleh, settle. Solution, simple. And selalu kejar solution. Jangan sesekali nampak api tapi besarkan api tu lagi. Takkan dapat solution. Alright. So yang paling penting dalam hidup, dapatkan solution untuk semua benda and manage masa. Sebab kita ada 24 jam dalam sehari. Apa beza kau dengan Bill Gates? Tak ada beza. Dia 24 jam sehari. Beza dia is dia ambil setiap jam, dia push, dia guna setiap jam tu untuk jadi lagi hebat. Kau, aku, kita dua guna setiap jam untuk tidur, makan. Itulah beza kita dengan Bill Gates. So Jabir dulu lah, zaman Jabir gemilang katakan lah. Sekarang ni PKP Jabir hancur sikit lah. Jabir suka makan, tapi Jabir try nak produktif. Zaman Jabir kat UTP, Jabir akan record dan Jabir akan plan setiap jam, dalam setiap hari, dalam setiap bulan, dalam setiap tahun. Jabir akan buat satu Excel. Setiap hari Jabir akan bangun pukul apa, makan pukul apa, gym pukul apa. So bila ada meeting pukul apa. So otak kita akan hilang stres sebab kita dah plan semua benda. So orang yang hebat dia akan plan semua benda. Jangan sesekali tak plan. Planning is very important. Alright guys. Sebab itulah dia ada surah masa, wal asr. Kenapa Allah nak keluarkan satu surah and emphasize dalam masa? Demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Sebab kita rugi. Kita tak gunakan 24 jam untuk buat 24 jam, 8 jam tidur, kita boleh buat lagi 16 TikTok. 16 TikTok tu kau dah boleh jadi TikTok famous, katakan. Instead of 16 jam tu, kita guna 3 jam tengok movie, 5 jam sembang, 2 jam goyang kaki. Lala tak ada apa-apa. So kita dalam kerugian sebab kita tak utilize masa dengan baik. Innal insana lafi illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali mereka yang berbuat kebaikan. Alladhina amanu, kecuali mereka yang beriman kepadanya, wa 'amilus solihati, dan berbuat kebaikan. Sebab bila kita buat kebaikan akan siapa yang naik motor tengah malam?
bila kita buat kebaikan, kita akan dapat kebaikan. So okay, bila kita buat kebaikan, kita akan dapat kebaikan. And orang yang beriman, yang berpegang pada agama, dia akan membawa keadilan kepada semua. Sebab agama adalah keadilan. Dan bila kita berpegang pada agama, boleh katakan tak kira lah apa-apa agama, sebab semua agama adalah untuk kebaikan orang kan. So bila kita berpegang pada agama, kita akan berpegang kepada keadilan. Dan bila kita berpegang pada keadilan, kita akan membawa kebaikan kepada semua benda, kepada manusia, kepada orang Islam. Bukan sekadar orang Islam, dengan orang bukan Islam pun akan bawa. Sebab keadilan tu adalah untuk semua. Kita bukan setakat manusia, kita juga akan bawa keadilan, kebaikan kepada haiwan, kepada environment kita. So sentiasa bawa kebaikan kepada orang lain. Tak ada guna kau hidup kalau kau tak memberi manfaat kepada orang lain. So tak kira sejauh mana kau pergi, sentiasa beri manfaat kepada orang lain. Itu adalah kata pada kawan Jabir, sahabat Jabir. Yes, Jabir akan save life ni. Jadi diorang betul lah, siapa yang bawa motor dekat Jalan Gombak ni, siap kau nanti aku cari kau Rotan. Okay, nasihat. Nasihat. Kenapa? Nasihat. Nasihat ni ada banyak cara. Macam Nabi Muhammad. Okay, Jabir selalu balik ke Nabi Muhammad sebab dia adalah the best example yang kita ada. Dia adalah yang paling perfect. Boleh katakan untuk yang bukan Islam pun dia boleh kata paling perfect. Number one influential person. And dia memang dia perfect to point yang dengan setiap individu dia ada karakter yang lain. Tak, orang kata kan, kau ni perangai lain lah dengan aku lain, dengan orang lain. Apa salahnya? Itu dinamakan sebagai individual differences. Ustaz Adin daripada Twitter dia pernah pergi kat dia punya ceramah yang dengar ni. Nabi Muhammad ni dengan orang yang buat lawak, yang suka buat lawak, dia pandai buat lawak. Dengan orang yang serius, dia serius. Dengan orang yang happy go lucky, dia happy go lucky. Dia very dia banyak watak. And dengan setiap orang dia ada cara lain nak nasihat. And yang paling penting bila nasihat orang tu, nasihat je, tapi dalam diam. Sebab kalau kita nasihat dekat depan orang lain semua, dekat awam, itu bukan nasihat, itu menjatuhkan orang lain. So orang-orang yang selalu cakap buruk pasal orang lain belakang-belakang ke, apa-apa unsur yang jatuhkan orang lain, itu bukan nasihat, itu adalah untuk jatuhkan orang lain. And benda tu adalah sangat buruk. Tapi kalau korang rasa benda tu penting, jadilah manusia yang membawa kebaikan pada orang lain, and pergi tegur dia dalam diam. Tegur je. So cari Jabir pergi jumpa kawan A, tunggu tak ada orang. Assalamualaikum, aku nak tegur sikit. Tapi up to kau lah, sebab aku tegur ikhlas kan. So aku nak up to kau lah, aku nak terima tak nak kan. So kau punya, aku tak suka lah bila kau tinggalkan mangkuk Maggi atas katil aku. Aku tak suka sebenarnya. Lepas tu korang rasa apa reaction dia? Dia akan faham, dia macam, and bukan sekadar faham, dia akan betulkan diri dia, and dia akan lagi suka kau sebab kau jujur kat dia. So nasihat dalam diam. And nasihat tu ada cara lain-lain lah, ikut orang tu. Yes, Nabi Muhammad bukannya sepilih kasih. Dia dengan family dia. Kalau kita dekat zaman sekarang, kalau Jabir pun tak tahulah Jabir akan buat apa kalau Jabir dekat atas sana. Bila kita ada kuasa, kita dengan family kita akan lebih bagi kat orang. Nepotism. Macam Donald Trump, dia naik kuasa, straight dia bagi anak dia jadi ni lah, dia bagi jawatan-jawatan ke anak-anak dia semua. Itu adalah benda sangat salah. Sebab benda tu sangat salah. Kalau Nabi Muhammad dulu, kalau sekarang ni kita buat salah, keluarga kita buat salah, kita akan cover diorang. Kita akan cuba keluarkan orang pada masalah tu semua. Tapi zaman dulu,
kalau ada salah seorang anak perempuan dia buat salah, dia sendiri yang akan punish anak dia 2 kali ganda daripada orang lain, sebab dia very strict. Yes. So patutnya kita dengan orang-orang yang dekat, kita lebih strict dengan orang. So macam mana kita nak influence orang kat luar sana kalau family kita pun tak dengar cakap kita? See? Ingat tu. Jabir, publicity murahan. Okay, dalam publicity ni kita ada banyak cara, ada banyak jenis nak jadi famous. Ada yang high end, high road, ada yang low road. Bagi Jabir, Jabir suka yang high road lah kan. Jabir tak suka sangat publicity murah. Tapi itu adalah based on opinion orang. As long as bagi Jabir lah, as long as publicity tu murah macam mana ke apa, dia tak membawa keburukan kepada orang lain, tapi dia akan jatuhkan kita punya maruah semua. Itu up to them lah, itu strategi bisnes. Tapi as long as dia tak membawa keburukan, dia tak menjatuhkan siapa, dia tak menzalimi diri sendiri, tak menzalimi orang lain, why not? Go for it. So itu adalah kau punya cara. Cara Jabir suka yang ambil high road publicity, yang kalau boleh sentiasa ambil yang the high road lah. Sebab publicity yang mahal ni lagi membuat kita lagi mahal. Kita akan disanjungi orang, di respect, and itulah. Jabir nak boleh. You okay tak kalau wife Jabir 3 tahun lagi muda? Jabir tak kisah pasal umur dia. Tak kisah 3 tahun lagi tua ke, lagi muda ke, it's not my problem. Yang penting perangai dia tu. Wife Jabir orang paling sporting, lagi-lagi time tak nanti. Kakiku rasa bangga. Dah tukar nama Jabir sporting sebab kita hanya ada 12 tahun untuk mitigate climate change, which is already late sebenarnya. Kita dah terlambat lah, tapi the least we can do is help untuk because actually guys, coronavirus, korang semua takut tak coronavirus? Risau tak? Nampak tak apa efek coronavirus kat dunia ni sekarang? Korang nampak kan? Korang tahu tak, kalau Jabir bagi tahu korang sekarang ni, ada benda lagi besar, lagi buruk daripada coronavirus tengah datang kat kita orang. Apa korang buat? Mesti korang prepare untuk benda tu kan? And benda tu adalah climate change. Benda tu adalah sangat serius sebab the next biggest extinction tengah datang dengan cepat. Dinosaur mati bukan sebab asteroid je. Dia mati sebab carbon level dekat atmosfera naik secara mendadak dalam 10,000 tahun. Itu aku baca lah kalau silap. Kita dalam masa berapa ratus tahun je, kita dah kalahkan benda tu lagi cepat. Dan kau tengok banyak haiwan yang tengah pupus sekarang ni. So korang please, kalau boleh, apa yang korang buat dalam masa depan ni, cuba ke arah untuk selamatkan our future. Sebab kita yang akan hidup dalam masa depan ni, bukan orang tua kita. Kita yang akan hidup, and kita punya anak dan kita punya cucu cicit semua. Okay guys, so kenapa tanam pokok? Yes, tanam pokok is not the solution. Dia tak menolong sangat. Tapi apa yang dia nampak is dia tinggalkan satu awareness, impact. Kita tanam, dia tukar sentiasa kat situ, dan kita akan rasa entitled dekat tempat tu. And kita pula akan, basically tanam pokok ni is just to bagi kita the opening untuk tengok lagi, untuk venture out into apa the real solution. The real solution adalah kita sendiri sebenarnya. Kita yang kena ubah kita punya lifestyle. So my plan bukan tanam pokok sebenarnya. Tanam tree is just the beginning, it's just the opening. Tapi my real plan is Jabir nak sampai level yang Jabir boleh tukar semua semua law, semua acts, semua factory boleh enforce lagi factory kita daripada for stricter regulation. Sebab tu Jabir ambil chemical engineering. Sebab tu Jabir insist nak habiskan chemical engineering. Sebab Jabir perlukan the technical background to have a technical say in the industry, which is industry factory semua tu lah. So cuba kalau Jabir jadi seorang, macam katakan seorang public figure yang cakap banyak pasal climate change, tapi Jabir tak degree anything dalam engineering apa, orang takkan kisah. Macam Greta Thunberg, dia cakap betul-betul based on facts daripada scientist, tapi orang tak kisah sebab dia budak kecil 16 tahun. Sebab dia hanya budak 16 tahun.
So Jabi, I need to get the degree sebab Jabi nak dapatkan the technical say. At the same time Jabi perlu pursue my career dalam industri hiburan sebab I need the reach. Sebab siapa je nak kisah kalau ada engineer cakap pasal climate change, kita dah dengar 1000 kali. Tapi people akan kisah bila it is someone yang orang suka daripada TV. So to control the future, you have to control the youth. To control the youth, you have to control apa orang suka, which is entertainment. Entertainment lives on all platform. TikTok, Instagram, Twitter, TV, TV1, RTM, Astro, Media Prima, semua tu adalah kita punya platform untuk get their attention. So Jabi rasa what I can preach to everyone is that instead of you giving the attention to someone yang hanya akan convert that attention into money dalam pocket dia, better dapatkan attention tu and convert it into something yang beneficial for our society. Yeah, that's why. Apa-apa jadi kat komen ni, ya Allah, tapi tak baca. Apa yang jadi dekat puaka? Puaka? Mana puaka? Puaka tu mencarut ke? Betul kan? Ya Allah, sorry guys, dari baca soalan ni. Betul ke lockdown? Ui, mulut puaka ni memang betul-betul mulut puaka. Okay guys, contoh mulut puaka. Bagus mulut puaka, thank you mulut puaka sebab tolong kita ni. Dia campak negativity tapi terjadi positif, which is a reminder kat semua luar sana. Kalau korang nampak negativity yang cuba jatuhkan kita kena happy. Kita kena jadikan tu positif and enjoy. Sebab kadang-kadang they're not doing that untuk jatuhkan kita, they just want to have fun. So might as well kita have fun dengan dia. Jangan stress sangat. Betul ke lockdown bagi positive impact kepada environment, less industrial activities, less pollution. Yes, sebab we are actually the real pollution. Kita lah yang tengah rosakkan bumi ni. So bila kita tak dekat luar sana, bumi ni boleh thrive. So betul. Mula puaka, please jangan leave live ni. Kita perlukan kau. Thank you sebab hiburkan comment section. Tak, mulut puaka tu orang baik sebenarnya. Dia tak ada siapa yang akan keluar daripada landasan out of their way untuk buat satu Instagram mulut puaka and pergi dekat IG live orang untuk kacau semua orang. Sebab dia nak bahagikan kita orang. Dia ni seorang penghibur. Dia tak kacau, dia just nak hiburkan korang. Janganlah buat itu kau. Kesian mulut puaka. Betul ke mulut puaka tu mulut dia bau neraka? Tak, mulut puaka tu dia just nak buat lawak je. Okay. Mana mulut puaka? Kau datang sini balik. Sikit hati, kau datang sini kacau semua orang. Bila orang suruh dia tak nak kacau pula. Biggest fear. Okay. My biggest fear is that Jabi akan hidup and mati sebagai orang yang biasa yang tak buat apa-apa. Sebab bagi Jabi lah kan, Jabi lebih rela untuk hidup dalam sehari and tengok satu dunia ni naik hancur, naik ke atas, hancur, terbalik, meletup semua, daripada hidup 100 tahun and tak ada apa-apa berlaku. So ini adalah kata-kata daripada Sultan Muhammad Al-Fatih. I rather live one day seeing the fall and rise of a nation, seeing the rise and the fall of a nation, than live 100 years of nothingness. Yeah. Jabi kenapa tak live dengan Azim? Dia buat smiley face. Mana lah Jabi tahu. Azim tengah live sekarang. Siapa Jabi punya idola? Sultan Al-Fatih, Nabi Muhammad, of course, itu obvious gila. Yeah. Ada orang tanya Jabi berkawan dengan Syafiqah sejak bila? Kau nak tahu tak cerita dia? Jabi jawab. Kalau kau nak tahu,
Jabi cerita lah, mana Seppi Siput. Lama tak sembang dia. Seppi Siput ni orang sangat baik. Dia selalu advise Jabi. Jabi suka orang bagi nasihat. How you handle your time ialah dengan hidup manja semua, kita kena buat time management, which is kena ada kalender and kena ada jadual. Penting sangat. Mana Seppi Siput? Abang Jabi start berkawan Syafiqah bila? Sebenarnya okay, Jabi cerita kita cerita sini, jangan keluar dekat luar, jangan sampai dekat orang-orang yang cerita ni. Okay, korang dengar tak? Jangan tanya soalan nanti rasa bersalah sebab tak dapat jawab. Okay. So Jabi, salah satu job pertama Jabi sebagai extra is Jabi jadi extra lah. Dan masa tu Jabi sampai kat pagi-pagi, sampai dekat set. Jabi budak yang ingusan, budak BBNU. Sampai ada meja petak, duduk nak makan breakfast. So Jabi nampak makan. So Jabi dengan kawan Jabi, sahabat Jabi, Saifullah. So tiba-tiba dekat sebelah ni ada seorang lelaki yang panjang. Jabi tengok dia makan. Lepas macam rasa dalam hati, tak baiklah kalau kita tak sembang dengan orang kan. So macam Assalamualaikum, hulu tangan. Maksudnya macam Waalaikumsalam, dia hulu tangan. Jabi macam extra juga ke? Panjang dialog. Sebab Jabi tengah nampak dia baca dialog panjang. Dia kata dia pandang Jabi kan. Dia kata extra dengan dialog panjang. Diorang bayar lebih kan? Bayar lebih. Okay, macam mana dapat job ni? Boleh apply lah. Aku boleh apply kat group-group semua ni. Okay. Tiba-tiba rasa pelik. Nama siapa? Dia kata Eddie. Ya, Eddie. Okay, Eddie. Sebenarnya Eddie ya. Okay. Lepas tu tiba-tiba dia makan. Tiba-tiba dia panggil seorang kawan dia, and dia jerit apa tak ingat nama dia. Ya Allah. Dia jerit. Lepas tu dia kata dia panggil nama kawan dia. And dia kata tolong belikan sekejap coklat. So dia pergi beli coklat. Kawan dia pergi beli coklat. Lepas tu kawan ni datang, pergi lah. Lepas tu dia bersama makan lah. Sama makan. Lepas tu dah start shoot kan. And masa shoot tu tiba-tiba rasa pelik. Pahal dia banyak sangat dialog ni. Mustahil dia budak extra dengan dialog. Lepas tu dia tanya production crew kan. Dia tanya abang-abang yang pakai kamera semua kan, dia artis kan? Lepas tu kata dia artis, Adi Ashraf. Macam mana tu? So dia pergi Google. Dia artis. Lepas tu nampak muka dia familiar. So, ada orang tengok ketiak tengok tak ketiak. Tengok. So macam Adi Ashraf. Lepas tu tiba-tiba ada seorang perempuan lalu. Lepas tu macam, itu artis juga ke? Dia kata itu Nelidia Senrose. Indon tak, bukan Indon. Dia tengok. So ni Nelidia Senrose. Lepas tu dia nampak ni artis pergi artis Nelidia nak ambil jap satu gambar boleh? Okay, ada gambar. So itu first time berjumpa Adi Ashraf. So kali kedua berjumpa dia dekat job. Adi Ashraf ni dia very friendly. So next job ni is Jabi pergi job Nivea. And Nivea tak silapnya. And masa dah shoot dah macam sedih semua kan. Tiba-tiba stress lah. Sebab watak utama untuk iklan tu tak sampai-sampai. So Jabi tunggu macam lambat sangat ni. Lepas tu tiba-tiba hari tu hari Khamis kot dah siang. Tiba-tiba datang daripada luar macam tu rambut panjang. Tiba-tiba dia jerit, "Weh, budak Arab." Lepas tu macam Adi Ashraf. Khabar. Salam. Rupanya Adi Ashraf. And Adi Ashraf ni Jabi masa tu tak siapa pun, tapi dia betul-betul humble gila. Dia tegur Jabi dulu. Macam gila betul ni. Dia tegur betul. Lepas tu Jabi tegur lah Adi Ashraf. So itu job kedua dengan Adi Ashraf. Job ketiga Gold and Gincu nombor 2. So Jabi pergi dengan kawan Jabi. Sampai kat job tu tengah nak kutip makanan. Jabi jenis kalau pergi kat mana event, Jabi akan makan banyak. Jabi akan tapau makanan, simpan dalam poket semua, makan banyak. So Jabi masuk dia bagian dalam production crew punya tempat. Sebab makan extra sikit je, biasa-biasa je, tapi production makan sedap, buffet. Lepas tu Jabi nampak. Masa Jabi dah kenal lah, apa nama dia perempuan tu?
Goleng Gincu punya pelakon siapa Siapa pelakon Goleng Gincu? Pelakon yang utama perempuan. Nabila Senos, bukan. Apa nama perempuan tu? Nama pelakon Goleng Gincu. Dia tembam-tembam sikit. Apa nama perempuan tu? Ya Allah. Korang kenal tak Goleng Gincu punya pelakon? Bukan Umi Nazira. Bukan. Dia anak Daniel. Oh, dah berjumpa macam. Okay, so dia dari situ. So makanan sini mesti sedap. Dia ambil tapau, bawa keluar. Tiba-tiba Jabir dengan Saif lah, dengan kau Jabir keluar. Tiba-tiba nampak dia jauh kan. Alamak, rambut panjang. Lepas tu dia dapat jauh nampak kan. Lepas tu Jabir dah start cover muka kan, sebab curi makanan kan. Tengah curi, tiba-tiba dia nampak, alamak, cover. Tiba-tiba dia tegur dia jauh. Woi, budak Arab. Lepas tu macam, aduh, dia tengok apa saya. So dah salam dia. And malam tu masa nak balik kan, Jabir panggil, Haji, ambil gambar jap. Tiba-tiba ada orang sebelah dia, tembam gila. Syafiqah dulu tembam. Lepas tu macam, Aida Syah, ambil gambar. Ni siapa ni? Muka macam Cina. Kata, oh ni Syafiqah. Oh Syafiqah. Okay, ambil gambar sekali. Ambil gambar. Lepas tu dah ambil gambar Syafiqah. Lepas tu macam simbang lah, simbang kosong kan. Masa nak balik tu, tiba-tiba Syafiqah jerit. Dia kata, bukan, masa tu Jabir ada cakap, okay bye, saya jumpa, kita set lah, futsal. Lepas tu dia kata, Syafiqah kata, tahu tak, kita main bola sepak padang. Lepas tu dia cakap, alamak, aku dah lah malas, tak gerti sangat main bola sepak. Dia jerit balik, futsal. Aku kata, tak, kita set bola padang. Lepas tu tiba Syafiqah kata, tak ada, bola padang. So itulah saya jumpa Syafiqah, first saya pergi jumpa Syafiqah. And dia pun humble gila, dia layan semua orang. So bila nampak perangai macam, oh respect. So masa first jumpa Syafiqah tu, ditembam. And ID pun, tak, ID dah handsome lah, dia tak tembam masa tu. Tapi dia tembam sikit lah. And masa next saya jumpa Syafiqah is masa manager dia approach Syafiqah kat Instagram untuk iklan dia. Masa tu Syafiqah dah up, dia dah tak tembam, dia dah handsome. Dulu macam ni, macam Jabir sekarang. Masa tu dia dah handsome lah, tahun lepas lah. And dia ingat Jabir sebab job Najim Osman. Jabir punya first photoshoot outdoor dengan Najim Osman. Dan masa tu dia kata, dia dah nampak banyak model kan. Dia kata, ni budak Najim Osman kan? Ambil dia, aku dah nampak dia. Dia ambil. So dapatlah berlakon dengan Syafiqah. Itu job pertama Jabir, job berlakon pertama sekali. Yes, itulah cerita dia. Macam tu lah jumpa Syafiqah. Masa tu start berkawan lah, sebab macam asyik tegur kan. Masa tu Jabir dapat job Anugerah Meletup. Malam tu sebenarnya malam Syafiqah, tapi Jabir pula ternaik. Lepas tu masa kat backstage tu, dia kata, Jabir dia kata, lepas tu dia kata, aku ngasam betul kau Jabir. Aku penat kerja 6 tahun nak sampai kat tempat dia. Jabir lawan dia dalam satu malam. Dia stress macam, aku dah ada banyak hadiah ni, kau tak ada apa-apa, kau bagi hadiah je. Lepas tu kita start dalam melawak masa tu. And itulah cerita dia. Dengan Jabir extra je. Jabir dulu extra. Setiap hari Jabir kerja extra dekat drama RTM. Extra ni dia kerja kena tidur bawah matahari. Tapi best sebab dia makan free. Yes. So siapa yang kat luar sana yang kerja dekat MBO, Jabir dulu kerja MBO. Mau lepas push up, apa Sembil? Ya ke, nampak dekat Goleng Gincu. Masa tu Jabir tepuk tangan. Jabir punya extra dia tepuk tangan ni. Ya, kerja tunggu result SPM. Hai Assalamualaikum semua. Dah malam dah. Jabir rasa Jabir siap sampai subuh kot. Sebab Jabir sembang macam pakatan. Kita kena bayar lah mula puaka ni. Apa nama dia, nak siap sampai subuh. And maybe kita boleh
Sahur, kita sahur sama, kita dua sahur sama, kita semua sahur sama, and kita solat subuh lepas tu tidur lah. Jabir hero paling noob. Itulah, sebab itulah korang kena vote Jabir. Korang kena vote setiap hari supaya menjadi hero confident, supaya tak noob lagi lah. Jabir pun jadi confident, tak noob. Masa tu fashion show Amal, saya sponsor 10 SIM atau apa. Coffee or tea? Tea. Haters please masuk live ni. Korang yang akan mewarnai live kita. Sebab hidup ni tak best tau kalau tak ada orang-orang yang suka buat. Dia bukan haters, dia nak menghibur. Bayangkan Jabir gigi jog ada mulut kecil. Ini kau. Kau bayangkan seorang mulut kecil. Tak, jangan bayangkan. Dia buat betul. Hello. Ni dulu kecil, dulu masa kat sekolah Arab. Oh, kita suka buat macam ni. Hai. Jabir puasa tak esok? Puasa InsyaAllah. Favorite drink kat Sabah? Tak tahu, Jabir jarang pergi Sabah. Tak ada time, Jabir ambil yang paling mahal sebab nak power duit kawan. Haters bosan tak? Dia bukan haters, dia penghibur. Jabir sebenarnya bayar dia RM500,000 untuk dia buat Instagram, and dia spend masa untuk masuk semua live kita and kacau. InsyaAllah puasa. Dia sembang macam apa? Kalau nak kata puasa terlupa niat semalam, saya boleh accept puasa. Niat tu, masa korang puasa, niat tu tak semestinya lafaz. Jabir tak faham kenapa ramai orang suka niat nawaitu usalli fardu. Tak, niat tu datang berhati. Masa kita nak, okay, niat Jabir akan inilah niat Jabir nak tunjuk korang botol. Takkan Jabir kata sahaja aku angkat botol ni sebab nak tunjuk korang semua. Tak perlu. Bila kita buat, kita tergerak hati untuk buat benda tu, itu dah niat. Korang pergi solat, sampai pergi solat subuh, dia bangun, itulah niat dia nak pergi solat subuh. Okay, tu tinggal 1.50 saat. So bye-bye semua. Assalamualaikum. Itu niat solat ke? Tak. Itu nama itu tu yang puasa. Yes, betul. Tak elok, Jabir dah habiskan lah. Jabir asal mana? Jabir asal Starbucks. Okay, harap korang semua enjoy live ni. Korang dapat manfaat yang banyak. And kalau boleh korang puasa esok, Jabir nak pahala korang. Buat banyak kebaikan, Jabir nak pahala korang buat kebaikan juga. And perbanyakkanlah buat kebaikan supaya korang dapat ajaran jariah, dapat pahala jariah, pahala yang datang non-stop. Right guys? And kepada Mulut Puaka, thank you sebab datang and hiburkan live ni. Thank you. And kepada apa nama dia, Kakiku Rasa Bangga, saya sangat sedih sebab anda dah terjadi haters. Okay, bye-bye. Assalamualaikum. Kita tutup dengan tasbih kepada Allah. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amin. Bye bye. Assalamualaikum semua.